علمائنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan lagi untuk berada di dalam majlis ilmu yang dianggapkan oleh Rasulullah sebagai taman-taman syurga di dunia. Sebelum kita dapat syurga yang sebenarnya, mari kita sungguh-sungguh dulu menghayati taman syurga dulu di dunia ini, iaitu majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam ini adalah ilmu yang memberi manfaat. Dapat kita gunakan ilmu itu untuk dalam kehidupan kita sebagai bekalan nak kita bawa balik ke kampung kita. Kampung kita bukan Taparut, bukan Taman Haji Kamarudin, bukan Kampor, bukan Tapah, bukan Kuala Lumpur, bukan Ipoh, bukan London. Tapi kampung kita yang sebenarnya ialah di akhirat. Kita lambat laun akan balik ke akhirat. Siapa tak balik-balik angkat tangan? Siapa rasa dalam dunia ni selama-lamanya tak boleh balik angkat tangan? Tambah jam cakap ni. Jam cakap ni tahu dah berapa tahun umur? Baru 8 tahun. Tahun depan 18. Lagi setahun lepas itu 28. Setahun lepas itu 38. Itu orang cakap. Tak lama lagi dia akan kembali ke akhirat. Orang cakap ni dah menengok saya. Dia dulunya haji pun mungkin betul Tapi orang yang muda boleh tentu kata tak ada apa lambat baliknya. Mati ni bukan kira masa, dia bukan kira siapa, bukan kira tempat. Bila time dia nak mati, matilah. Ada orang mati umur tak keluar, tak ada apa, belum lahir lagi dah mati dalam perut maknya. Ada orang yang mati setahun, ada orang umur 10 tahun dah mati, ada orang umur 8 tahun dah mati, ada yang umur 14 tahun dah mati, ada yang 100 tahun tak mati-mati juga. Kerana mati tu dia antara rahsia yang Allah simpankan untuk dia sendiri saja. Siapa tak tahu, Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Di antara yang dirahsiakan Allah Taala ada 10 perkara. Pertama yang dirahsiakan Allah ialah Lailatul Qadar. Malam bila? Siapa tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Yang kedua,
yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala kita tak tahu, iaitu tanda-tanda kasih Allah kepada orang yang taat. Tak tahu kita Allah kasih ke tak kepada kita yang taat, kita buat aja. Kalau sekali semayang esok, sekali semayang 20 kilo mai, itulah lain, tak tahu kita. Sekali baca Quran tu jatuh dari langit 20,000 ringgit umpamanya. Itu kita tahu lah, kita tak tahu sama ada Allah kasih ke tak dengan kita. Yang ketiga, sama ada Tuhan marah atau tidak kepada kita kerana maksiat yang kita lakukan itu dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang buat maksiat, hidup senang lenang, kaya raya, tak ada penyakit, sihat walafiat. Macam Fir'aun, 500 tahun lebih umurnya, tak usah kena demam, tak usah kena sakit, tak usah kena COVID-19, suruh semua pun tak pernah. Tapi time dia mati ke, masuk dalam laut, tenggelam dalam laut, tak keluar lagi. Yang tiga. Yang keempat, di antara 5 waktu yang semayang tu, yang mana satu menjadi utama dari Allah SWT, kita tak tahu. Subuh ke, maghrib ke, isyak ke, zuhur ke, asar, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kerana Allah sebut dalam Quran apa? Hafizu ala salawati salatil wusta. Peliharalah kamu 5 waktu semayang itu dan semayang yang pertengahan. Yang pertengahan kita tak tahu. Kerana semua boleh jadi pertengahan. Kita semayang maghrib ni tadi pertengahan antara asar dengan isyak. Sekarang isyak kan pertengahan juga antara maghrib dengan subuh. Subuh esok pertengahan juga antara isyak dan zuhur. Zuhur esok pertengahan juga antara subuh dengan asar. Asar esok pertengahan juga antara zuhur dan maghrib. Jadi mana satu? Dia tahu. Allah je yang tahu. Itu yang keempat. Yang kelima, di antara nama-nama Allah yang Allah kabur, yang 99 nama tu, yang mana satu yang paling baik, yang paling Allah suka, yang paling Allah kasihi? Kita tahu. 99 nama tu semua baik-baik belaka. Tapi yang mana satu Allah suka, kita tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Yang kelima. Yang keenam, siapa yang ketentuan untuk dijadikan Allah rahsiakan, siapa orang yang jadi wali Allah, yang Allah kasih betul, Allah tak kabur. Betul, kalau ada orang mengaku dia jadi Allah, dia bukan wali. Setelah dia mati baru orang tahu dia ni wali Allah. Allah je yang tahu, yang lain tak tahu. Yang keenam. Yang ketujuh, qadar dan qada. Ketentuan Allah Ta'ala kita tak tahu. Tuan-tuan tahu ke dari mana ketentuan Allah Ta'ala? Siapa tahu angkat tangan? Lepas ini kau hidup ke mati? Lepas ini kau nak makan apa? Tahu? Ketentuan Allah Ta'ala kita tak tahu. Itu yang ke tujuh yang tujuh. Qada dan qada, Allah yang tahu. Yang lain tak tahu. Yang ke-8, tarikh kematian kita tak tahu. Siapa tahu tarikh mati? Yang ke-9 tu. Yang ke-9 tu, tarikh mati kita tak tahu. Siapa tahu? Tahun depan ke, tahun ini ke, 10 tahun lagi ke, 100 tahun lagi ke, 1000 tahun lagi, kita tak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Dan yang ke-10 akhir sekali, bila berlakunya hari kiamat, tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tanda-tanda ni banyak dah. Tapi bila nak berlaku, tarikh tu tak tahu je. Itu 10 perkara yang Allah rahsiakan. Alright, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita dalam kitab ni. Nama kitab kita Zadul Muta'allim. Artinya bekalan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu. Saya ngajar ni di Bertempat. Dan habis dah. Dekat nak habis nak tamat kitab ni. Sini bukan nak mula. Kerana ada permintaan orang sini suruh baca kitab ni, saya baca. Nak kata kitab lain boleh lah, insyaAllah. Tapi ini nama kitabnya Zadul Muta'allim, yang mengarangnya ulama-ulama dari Perak. Saya dulu-dulu lagi. Ulama yang dulu-dulu dari Perak
Dia mengarang kitab ni. Kitab ni nipis aja, tapi mengandungi semua aspek dalam agama Islam. Dia ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fiqh, ada pelajaran tasawuf, ada pelajaran akhlak dan sebagainya. Semua ada ni. Kan. Buku ni nipis Ini buku ini saya tak tahu berapa puluh tahun daripada saya ni. Masa saya bujang dah ada kitab daripada saya. Baik, untuk malam ni siapa yang ada kitab belakang tu, depan ni seorang tak ada kitab nampak ni. Belakang tu boleh tabiul. Kalau ada kitab, buka muka surat 12. Di depan ni semua pandai-pandai belakang. Dia sampai kitab. Selalunya apa itulah bila ngaji ni, yang bodohnya tuan guru je. Yang lain semua bijak-bijak. Tak payah kitab. Apa yang mulut belakang. Baik. Kita masuk dalam bidang akidah. Nombor 1 bidang akidah. Ini yang paling penting. Esok dah mati kita, esok perkara yang pertama yang ditanya oleh Allah Ta'ala ialah berakidah lah. Masuk dalam kubur, 3 langkah orang tu mengantar kita daripada kubur tu nak balik ke rumah dia. Datang 2 orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang lagi namanya Nakir. Munkar dan Nakir. Datang 2 orang malaikat. Nanya, siapa Tuhan kamu? Man Rabbuka? Dia nanya kita. Betul? Siapa Nabi kamu? Wa man nabiyuka? Dia tanya, siapa Nabi kamu? Kemudian, apa agama kamu? Wa ma dinuka? Kemudian, di mana kiblat kamu? Dia tanya itu. Itu semua bab akidah belaka tu. Apa imam kamu? Bukan siapa ya, apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu, dan imam saya Arif contohnya. Ini apa? Al-Quran imam kita itu soal akidah. Kalau boleh jawab, baguslah. Kalau tak boleh jawab, dentum diempuk di malaikat. 70 hasta terbenam ke bumi. Ini tak payah hafal-hafal ni. Jangan boleh benda nak hafal balik kan ya. Tak payah. Amalan yang menentukannya. Kalau dia beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dia automatik boleh jawab. Kalau dia menyembah hanya Allah saja, dia boleh jawab Allahu Rabbi. Yang lain dia tak menyembah Allah semuanya, dia boleh jawab Allahu Rabbi. Kalau dia betul-betul ikut cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terus boleh jawab Muhammadun Nabi. Kalau hidup dia cara Islam, semua cara Islam. Makan cara Islam, minum cara Islam, kerja cara Islam, pakaian cara Islam, pendidikan cara Islam, apa saja, dia terus boleh jawab, boleh terus jawab. Agama aku adalah agama Islam. Al-Islamu dini. Terus boleh jawab lagi. Bukan hafalan yang nak menjawab tu, yang menjawab tu adalah amalan kita. Bab akidah. Tapi nombor 1 yang paling penting ni. Bab akidah ni. Bab iman. Udah lulus iman tu baru ditanya bab-bab yang lain. Baru ditanya bab sembahyang, baru ditanya bab puasa, baru ditanya bab zakat, bab haji dan sebagainya. Nombor 1 ditanya bab iman lah. Iman ya. Bukan imam ya, iman. Kalau lulus iman baru ditanya yang lain. Kalau tak lulus iman, tak boleh jawab iman macam. Tak tanya yang lain tu. Terus masuk neraka je. Jadi orang kafir. Jadi tuan-tuan dan puan, kena hidup cara orang beriman ya. Esok automatik boleh jawab. Kalau tak, terus jadi kafir. Bila kafir macam? Terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang kafir tu masuk neraka secara berbondong-bondong. Berbondong-bondong masuk neraka je. Kerana dia iman tak lulus. Kalau lulus iman, baru ditanya yang lain-lain. Jadi apa itu iman? Ini nak cerita tentang iman ya. Apa itu iman? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil khairi wa tu'mina bil khairi wa syarri
minallah. Dia beriman. Berarti cakap Melayu apa? Iman itu bahawa percaya engkau akan Allah. Kamu percayakan Allah. Siapa Tuhan? Hanya Allah. Percaya betul. Yakinlah dalam hati Allah tu ada. Yakin ke tak Allah tu ada? Kalau yakin, betul lah jawab dia. Tapi bukan setakat ada aja. Allah tu ada, Allah nampak. Allah tu ada, Allah dengar. Allah tu ada, Allah mengetahui. Allah tahu. Walaupun bisikan dalam hati kita pun Allah tahu, ya. Itu beriman dengan Allah. Kemudian beriman dengan malaikat. Malaikat ada ke tak ada? Sekali lagi, malaikat ada ke tak ada? Mana? Tunjuk. Mana? 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 Malaikat ada ke tak ada? Mana? Ini di antara perkara ghaib yang wajib kita percaya. Wajib kita yakini. Benda ghaib. Itu dalam Quran dia mula-mula lagi apa sebutnya? Allazina yu'minuna bil ghaib. Artinya mereka yang beriman dengan benda-benda yang ghaib. Di antaranya malaikat lah. Kita tak pernah tengok malaikat mana rupanya. Kalau dia menjelma pun dia bukan rupa malaikat, dia menjelma seperti manusia, macam manusia. Macam Jibril. Kadang-kadang dia menjelma seperti manusia pemuda. Kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat pun dia tengok. Tapi bukan dia tengok malaikat betul. Tengok penjelmaan malaikat saja. Di mana rupanya? Wallah, tak tahu, ya. Sedangkan Jibril itu sayapnya pun ada 600 sayap. Yang dia tengok Nabi aja, lain tak ada, ya. Itu malaikat. Itu beriman dengan malaikat. Kemudian beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul. Percaya tak Rasul tu ada? Mana tahu? Kita hanya percaya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul kerana dia bercerita demikian. Kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Beriman dengan Rasul dan apa yang diperkatakan oleh Rasul. Bagaimana itu, ya? Itu kalau betul dia bukan ada tanda apa-apa. Dia jadi Rasul tu bukan ada kita dapat wahyu dari Allah. Kamu percaya dengan dia adalah Rasul ada? Tak ada. Hanya kita nak percaya kata-kata dia kepada kita. Dia ngabarkan, aku ini adalah Rasulullah untuk kamu. Inni Rasulullah ilaikum. Aku ni Rasulullah kepada kamu. Yakin tu. Percaya betul. Cuma tanda-tandanya ada. Bukanlah ada suara apa tu tak, tandanya ada. Dia ada tanda nubuwah diberikannya, ya. Diberikannya. Khatamin nabiyyin. Penyudah segala nabi-nabi. Itu tandanya. Kemudian ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri yang ada, dia tak ada apa cacat, tak ada pula dia tempang ke jalannya. Ngetor-ngetor tangan-tangannya, seruk ke tak ada. Apa pun tak ada, ya. Kerana kalau itu boleh menghilangkan taraf kerasulannya. Itu Muhammad. Percaya benar Rasul. Bukan Muhammad je percaya, semua Rasul-Rasul tu. Percayakan Nabi Muhammad, percayakan Nabi Isa, percayakan Nabi Musa, percayakan Nabi Ibrahim, percayakan Nabi Nuh, percayakan Nabi Adam dan sebagainya. Walaupun kita tak pernah tengok, tapi kena yakin. Itu rukun iman, ya. Siapa percaya mana ada Rasul, kafir. Mana ada Rasul, dia tak percayakan Rasul, dia jadi kafir. Dia kafir, kemana perginya? Neraka kekal abadi selama-lamanya dalamnya. Nak percaya bahawa Rasul tu ada. Rasul tu ni apa? Manusia lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Itu nama Rasul. Nabi, dia dapat wahyu juga, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Dia hanya diperintahkan untuk beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Tapi Rasul kena sampaikan. Ya. Rasul ada berapa? Kuis perdana malam ni. Rasul ada berapa? 313 orang. Sekali lagi, Rasul ada berapa? 313 orang. Bermula dengan Nabi Adam AS, diakhiri dengan Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang-seorang tu kalau dibilang 313. Ada juga ulama mengatakan 314.
Jadi itu pertikaian tu. Sikit je bezanya. Ada yang kata 313, ada yang kata 314. Tapi yang masyhurnya 313. Nabi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dia diperintahkan untuk beramal dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Tapi tidak disuruh menyampaikan, tak disuruh ngajar. Itu kalau Nabi. Berapa Nabi semua? Berapa Nabi semua? Segeti 2 laksa 4,000. Itu bahasa kitab Tuan. Segeti 2 laksa 4,000. Segeti berapa? Ya? Segeti berapa? 100,000. Ya? Segeti itu 100,000. Itu cakap bahasa dulu-dulu punya. Dah tak ada lah bahasa itu, tak ada lah ya. Bahasa orang Melayu dulu. Segeti. Bukan daun segeti buat ulam tu. Ada juga. Ini segeti ni 100,000. 2 laksa. 2 laksa. 2 pinggan laksa. Ya. 2 mangkuk laksa. 20,000. 1 laksa. 10,000. 2 laksa 20,000. Jadi 100,000 tambah 20,000 berapa? 120,000. 4,000. 4,000 lah. Ya Allah, you dah ngaji matematik kemarin. Ini cikgu matematik lu tahu. Jadi maknanya 100,000 campur 20,000 campur 4,000, semuanya 124,000. Ya. Kalau tak percaya, kira, ambil pensel, kira. 100,000 campur 20,000, 120,000. 120,000 campur 4,000, 124,000. Itu kebilangan Nabi-Nabi. Malaikat berapa? Malaikat tak terkira banyaknya, banyak benar. Mana ramai? Ramai malaikat ke ramai orang? Ramai manusia ke ramai malaikat? Ramai malaikat daripada manusia. Itu percaya malaikat itu ada, orang apa rasul pun ada. Kemudian percaya pada hari kemudian. Wa rusuli wal yaumil akhir. Percaya kepada hari akhir, hari akhirat. Bahawa kita ni akan meninggalkan dunia ni dan pergi kepada satu alam yang lain. Kita manusia akan menempuh 5 alam, tuan-tuan. Yang pertama kita dah tempuh dah, alam roh. Roh aja dah. Allah kumpulkan roh kita, roh saya, roh tuan-tuan, roh pembang belakang tu. Allah kumpulkan roh P. Ramlee, Allah kumpulkan roh George Bush, Allah kumpulkan roh Dato' On, Allah kumpulkan roh Tunku Abdul Rahman, Allah kumpulkan roh Napoleon Bonaparte. Ada mana-mana tu? Allah kumpulkan roh apa lagi? Muhtadari, Allah kumpulkan roh. Apa lagi? Lee Chong Wei. Kena? Tak kena? Allah kumpulkan roh apa? Era Fazera. Tak kena tu? Allah kumpulkan roh Hashim Mahyun. Lagi apa? Saloma. Lalu Allah tanya semua roh yang ada tu. Semua sekali tu. Tak berapa, bukan bilion-bilion ya. Tapi badan tak ada rohnya. Allah kata apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita pun jawab semua, roh-roh semua jawab. Qalu bala syahidna. Berkata roh-roh itu, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Maknanya kita dulu pernah menyaksikan Allah Taala. Semua kita ni ada pernah menyaksikan Allah Taala. Cuma apabila roh tu disatukan dengan badan kita lupa penyaksian itu. Sebab itu kalau orang kafir orang Islam kena mengucap balik penyaksian, kena diperbaharui penyaksiannya. Dengan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena diperbaharui penyaksian itu. Kerana kita dah lupa. Itu semua kita ni dulu di alam roh. Kemudian kita berada di alam rahim. Tahu rahim? Di mana? Dalam perut mak kita. Mak kita berjumpa dengan bapa kita, mereka bersatu, maka jadi kita jadi di mana duduknya? Dalam perut mak kita. Dan alamnya apa keluarnya? Alam rahim. Rahim tahu rahim?
Rahim tu pok mak lah. Berapa lama? Berapa lama kita berada di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Lebih kurang lah ya. Ada yang 2 tahun pun ada yang 6 bulan pun ada. Tapi biasanya tu 9 bulan 10 hari. Sempit, gelap. Dia 9 bulan 10 hari kita berada di alam rahim mak kita. Boleh cukup 9 bulan 10 hari, kita pun keluar dari perut mak kita. Sekarang ni ada lah kita sekarang ni. Tuan-tuan nampak tak saya? Saya nampak tuan-tuan? Kita sekarang berada di dalam dunia. Kita sekarang ni berada dalam dunia. Dalam perut mak tak lama, 9 bulan 10 hari je. Alam roh kita tak tahu berapa lama ya. Jadi di dunia ni dulu orang dalam dunia ni umurnya panjang-panjang. Ya, Nabi Adam panjang-panjang, Nabi Musa panjang-panjang umurnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim panjang umur mereka. Tapi akhir zaman ni kata Nabi, umat aku di akhir zaman umurnya sekitar 60 hingga 70 tahun. Siapa yang dah 60 tu get ready, bersedia. Siapa sini yang belum 60? Tuan ada 60 dah? Lagi setahun lagi jaga itu masih 59 masih hijrah ada tak 60? Apa tak ada kan? Kalau hijrah mau 62 kot ataupun 61 dia ada lah. Jadi bersedia. Tapi yang muda-muda tu kalau belum lagi 60, belum 50, belum 40 jangan seronok benar. Kerana mati tu ada rukun kan? Tuan-tuan dan perempuan, mati ada rukun ke? Rukun mati yang pertama tuai ada. Yang kedua darah tinggi ada. Yang tiga kencing manis ada. Yang keempat lemah jantung ada. Mana ada? When your time comes out you go. Bila masa kamu dah sampai, out dah kamu. Allah dah khabar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripada itu, kita nak kalau boleh nak lari dari mati, tapi dia akan menemui kamu. Itu dalam dunia ya. Mungkin 60, 61, 62, 65, 70, 71 kalau boleh 80. Alhamdulillah. Orang yang cakap dah 80 dah. Mesti. Kalau hijrah mau 80 83 dah kan ya. Berapa lama lagi? Wallahu a'lam. Itu saya kata tadi, ini rahsia Allah Taala ya. Itu alam dunia. Lepas di alam dunia besok kita akan mati. Kemudian masuk ke mana? Dibawa ke dalam kubur. Kita akan berada di alam kubur. Alam kubur tu panggil alam barzakh. Apa tu? Alam kubur pun dia, alam barzakh pun dia. Ya, berapa lama? Entahlah. Sampai hari kiamat kita akan berada di alam kubur ya. Kubur kita tak tentu. Ada orang kuburnya dalam tanah. Ada orang kuburnya dalam laut, ada orang kuburnya dalam perut buaya, ada orang kuburnya dalam perut ular sawah, ada orang kuburnya dalam perut rimah, tak tentu. Di mana tempat itu, di situlah kuburnya. Dia akan berada di sana sehinggalah Allah bangkitkan semula ya. Lepas itu bila dah mati semua, kita berada dalam kubur. Dah mati belakang, Allah hidupkan. Manusia dihidupkan Allah, malaikat pun dihidupkan oleh Allah, jin dihidupkan oleh Allah, semua Allah hidupkan balik ya. Nombor 1 dihidupkan siapa? Siapa mula-mula dihidupkan oleh Allah? Antara manusia, malaikat, jin dan sebagainya, siapa mula-mula dihidupkan oleh Allah? Kuis perdana malam ni. Malaikat Israfil. Israfil. Mengapa Israfil dulu? Mengapa Israfil dulu? Kerana dia ada koja. Apa kojanya? Israfil apa kojanya? Ya Allah. Tukang kebun. Apa kojanya? Tukang kebun ke? Penyanyi ke? Polis ke? Apa koja Israfil? Meniup sangkakala. Tahu? Trompet. Dia hidup-hidup dia pun capai saksofonnya. Tahu? Trompet tu saksofon lah. Dia mentiup. Pang 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 pang. Agak je lah.
Bila tiup kopi tu macam semua bangkit belaka. Semua bangkit semula. Nabi Adam bangkit, Nabi Nuh bangkit, Nabi Musa bangkit, Nabi Ibrahim bangkit, Hitler bangkit. Kenapa Hitler? Maharaja Hirohito bangkit, Benjamin Netanyahu bangkit, Tengku Abdul Rahman bangkit, P. Ramlee bangkit, Saleh Kamil bangkit, Rahim bangkit, Jin Samsudin bangkit, Ibrahim Pendik bangkit. Tak kena? Saloma bangkit, Saadiah bangkit, Hashim Ahyun bangkit. Semua manusia akan bangkit. Mana tahu? Allah kata dalam Quran. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kata Allah. Kemudian kamu semua akan jadi mayat belaka-belaka. Semuanya akan mati belaka. Kemudian setelah itu kamu akan jadi dibangkitkan semula. Macam cendawan tumbuh. No? Dan cendawan tu bangkit. Bangkit. Ini namanya bila bangkit itu kita pun sudah berada di mana? Di akhirat. Itu alam yang kelima. Ingat tadi, alam yang pertama alam roh, alam yang kedua alam rahim, alam yang ketiga alam dunia, alam yang keempat alam barzakh, alam apa? Alam kubur. Ada yang kelima alam akhirat. Itu nak kena beriman tu kena percaya tahu. Itu nama beriman. Wal yaumil akhir. Antu'minu yaumal akhir. Ya. Kemudian beriman bahawa untung baik dan untung jahat dari siapa? Dari Allah. Ya. Penentuan hidup kita siapa menentukannya? Allah. Dia kaya ke siapa menentukannya? Allah. Dia miskin, Allah menentukannya. Dia pandai, Allah menentukannya. Dia bodoh, Allah menentukannya. Dia berkuasa, Allah menentukannya. Dia lemah, Allah juga menentukannya. Apa saja ketentuan dari Allah Taala. Jadi kita kena syukur kerana Allah jadikan kita ni kita. Allah jadikan saya ni saya, alhamdulillah. Boleh dah Allah jadikan saya ni pengedar dadah? Tuan-tuan, boleh ke tak? Boleh. Boleh tak Allah jadikan saya ni pencuri? Boleh. Boleh tak Allah jadikan saya ni pengisap candu? Boleh tak? Boleh belaka. Alhamdulillah Allah jadikan saya ni saya. Begitu juga tuan-tuan. Boleh tak Allah jadikan tuan-tuan pengedar dadah? Boleh. Boleh tak Allah jadikan tuan-tuan perompak? Boleh belaka. Alhamdulillah Allah tak jadikan kita itu ya. Tapi ada tak perompak dalam dunia ni? Ramai. Ada tak penipu dalam dunia? Ramai. Dan semua itu ketentuan dari Allah SWT. Cuma kita tak tahu ketentuan Allah Taala ya. Kita tak tahu Allah tentukan kita ni ahli syurga ke ahli neraka, tak tahu. Ini namanya rukun iman. Rukun iman yang 6 ya. Baik. Artinya iman itu bahawa percaya engkau dengan Allah dan malaikat-malaikatnya, dengan dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, dan engkau percaya dengan baik atau jahatnya. Kalau baik atau jahatnya semua ditentukan Allah Taala. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim daripada daripada Sayyidina Umar ya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Sayyidina Umar. Baik, iman, habis itu iman. Baru kita cerita tentang iman. Ini hadis tadi dah. Habis itu iman. Apa itu iman? Artinya percaya. Percaya tu artinya yakin betul-betul. Jangan percaya. Bukan sangat percaya ada apa, yakin ada, percaya tak bukan betul. Ini percaya betul-betul. Berapa peratus? Berapa peratus? Percaya? 100% ya. Itu percaya betul. Itu nama beriman. Percaya akan adanya Tuhan. Ya. Yang dan membesarkan sekalian barang yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Percaya dengan adanya Tuhan dan membenarkan, bukan membesarkan, membenarkan. Percaya betul apa yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beriman. Mula-mula percaya Allah itu ada. Allah sebenarnya sifatnya Maha berkuasa, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Itu Allah yang sifatnya apa itu.
Kemudian Rasul, yakin betul Rasul tu tak pernah berdusta. Kerana di antara sifat yang wajib bagi Rasul tu berkata benar. Rasul tu benar dengan perkataannya, benar pada tindakannya, benar pada perbuatannya, benar pada sikapnya. Semua benar. Lawannya dusta. Mustahil Rasul tu berdusta. Itu akan kita baca insya-Allah akan datang dia. Itu percayakan Rasul ni. Bahawa Rasul tu tak pernah nipu orang, tak pernah inanya orang. Sebab itu dia tu diberi gelaran apa? Apa dikeluarkan dia tu dari muda lagi? Al-Amin. Artinya sangat amanah. Itu Rasul ya, Al-Amin. Gelaran kepada Rasul. Masa itu belum jadi Nabi lagi. Yang menggelarkan itu bukan orang beriman, orang kafir orang menggelarkannya. Orang kafir orang menggelarkan itu Al-Amin. Itu Rasul ya. Percaya tu. Kemudian rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Kita ngaji ni masa darjah 2 tu ngaji ya. Rukun iman ada 6. Hafal ni tuan-tuan. Bulan depan nak tanya, siapa tak tahu kena ketuk tampi. Macam agak. Kalau siapa tak tahu kena ketuk tampi macam. Bulan depan agaknya kosong je, tinggal bangku aja tu. Orang tak ada seorang pun. Tak ada ya. Tak berani saya menyuruh ketuk tampi pun. Tapi nama lawak boleh lah ya. Siapa tak hafal esok kena ketuk tampi. Dari rukun iman ada 6. Percaya betul-betul ya. Rukun iman itu 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat-malaikatnya. Ketiga, percayakan kitab-kitabnya. Keempat, percayakan rasul-rasulnya. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan bahawa qadar. Qadar itu ketentuan ya, qadar baik dan qadar jahat. Itu ialah dengan kehendak dan ketetapan daripada Allah. Baik ke jahat siapa menentukannya? Allah menentukannya. Itu rukun iman yang 6. Baik. Tes. Apa ini? Rukun iman ada berapa perkara? 6. Pandai. Tu bila tu imam lah. Tu bila tu imam dah. Tu bila tu imam lah. Betul. Bagus. Ada 6 perkara. Yang pertama, percayakan Allah. Bagus. Pandai belaka. Yang kedua, percayakan malaikat. Okey, bagus. Belaka ni. Yang ketiga, percayakan kitab-kitab. Betul. Yang keempat, percayakan rasul-rasul. Yang kelima, percayakan Udah. Yang kelima, percayakan hari kiamat, hari akhirat. Yang keenam, percayakan qadar, bukan qada dulu ya, qadar dulu. Qadar dan qada. Qadar tu ketentuan dari Allah Taala. Qada tu apabila dilaksanakan ketentuan Allah itu. Itu namanya qadar ya. Qada. Ketentuan tu lebih azali lagi. Bila ketentuan tu dilaksanakan oleh Allah Taala macam malam ni. Ya, malam ini ditentukan oleh Allah Taala ya, yang datang mengaji malam ini adalah 11 orang. Lelaki, perempuan tak tambah. Ada apa? Ada tabiur. Ini aja Allah tentukan. Itu namanya qadar. Itu namanya apa? Qadar. Bila datang betul-betul malam ni betul-betul betul-betul ada 11 orang. Tak payah bilang ada tak? 3, 6, 10, 11. 12 aja maksud yang ajar. Ya, bila berlaku benda itu, betul-betul berlaku, maka berlakulah qada Allah Taala. Faham ke cakap saya ni? Itu namanya qada. Qada tu pelaksanaan ketentuan Allah Taala. Allah dah tentukan hanya 11 orang lelaki saja yang akan datang malam ni. Bila betul malam ni berlaku, tengok bilang betul berapa orang? 11 orang ni. Itu berlakulah qada Allah Taala. Faham ke? Ini saya cakap Melayu, kita cakap Jepun ni. Faham tak? Itu namanya qada ya. Qadar ketentuan Allah Taala. Jadi qada dan qadar tu adalah benda yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu rukun iman yang 6 tu.
Percayakan Allah, bukan sekadar percayakan Allah aja, percayakan sifat-sifat Allah. Allah Maha sempurna, Allah Maha gagah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijak, Allah Maha penyayang, Allah Maha pengasih. Percaya itu semua. Tak ada yang pengasih daripada Allah Taala. Punya kasih Allah Taala, kita tak minta pun dia baginya. Siapa pagi tadi ada minta kepada Allah, ya Allah berilah aku udara untuk bernafas, sangat-sangat. Siapa? Ada tak? Ya Allah berilah aku cahaya supaya aku nampak perjalanan. Nampak ada? Tapi Allah bagi juga ya. Tak minta pun Allah bagi. Lebih-lebih kalau minta Allah bagi ya. Kerana Allah janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, nescaya aku akan kabulkan permintaan kamu. Aku akan tunaikan permintaan kamu ya. Jadi minta. Jangan jemu-jemu minta kepada Allah SWT. Punya pengasihnya Allah Taala ya, punya penyayangnya Allah Taala. Ya. Begitu juga Allah yang berkuasa. Kekuasaan Allah tak pernah jatuh-jatuh, tak pernah luntur-luntur, tak pernah hilang-hilang. Sampai bila-bila. Kekuasaan manusia? Kekuasaan manusia apa? Terhad bila? Di dunia ni ada. Ya. Hitler berkuasa di dunia ni. Dia dekat nak mati, mudah kalah. Perang kalah ya. Dengan apa? Dengan Winston Churchill kalah. Kalau dia sampai mati pun dia apa? Hak mati aja kan. Lepas mati esok tak ada kuasa dah ya. Udah mati esok, haji ada kuasa ke? Menteri ada kuasa ke? Lagi apa? Khalifah ada kuasa ke? Tak ada apa kuasa. Udah mati esok, apa pun tak ada kuasa. Yang kuasanya Allah Ta'ala saja. Itu sebab bila dah mati semua orang, mati semua orang. Saya dah mati, tuan-tuan dah mati, perempuan dah mati, habis belaka. George Bush dah mati, Netanyahu dah mati semua. Allah tanya pemimpin-pemimpin dunia. Allah tanya Hitler, Allah tanya Napoleon Bonaparte, Allah tanya George Washington, Allah tanya Abraham Lincoln. Ada kau pernah dengar nama ni? Allah tanya Tengku Abdul Rahman, Allah tanya Datuk Hussein On, Allah tanya Presiden Soeharto, Allah tanya Presiden Marcos. Apa kata Allah? Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Dia tanya kepada George Bush, tanya kepada Hitler, tanya kepada Napoleon. Siapa yang berkuasa hari ini? Kejap ni. Seorang pun tak jawab. Mana nak jawab? Kerana mereka tak ada kuasa. Lalu Allah sendiri jawab. Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahar. Allah lah yang asa. Asa itu siapa? Tunggal. Yang berkuasa. Yang lain tak ada kuasa. Allah saja yang berkuasa. Yang lain semua tak ada kuasa. Begitulah. Lepas itu tenang seketika. Yang lain semua, yang hidup semua mati. Termasuk yang mati itu siapa? Yang kerjanya nyabut nyawa. Apa? Siapa yang kerja nyabut nyawa? Siapa kerjanya nyabut nyawa orang? Malaikat maut. Bila dah dibunuh dia malaikat maut tu semua sekali, malaikat dibunuhnya, binatang dibunuhnya, burung-burung dibunuhnya, dicabut nyawa semua ya. Ikan-ikan dicabut nyawa, serangga-serangga cabut nyawa, manusia mencabut nyawa. Tinggal dia aja yang tak mati. Yang lain dah mati. Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati. Semua dah mati, dia yang tinggal. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Katanya. Malaikat maut pun jawab, yang belum mati hanyalah Allah dan saya. Saya belum mati, Allah tak mati. Lalu kemudian Allah tanya lagi, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Allah tanya dia tak jawab. Kenapa tak jawab? Dia tahu ini merupakan perintah Allah, suruh apa? Suruh cabut nyawanya sendiri. Malaikat maut kena cabut nyawanya sendiri. Kenapa? Tak ada lagi siapa nak cabut nyawa. Takkan Allah nak cabut nyawa dia? Maka dia pun cabutlah nyawanya sendiri.
Kasar-kasar ke lembut-lembut agak-agaknya? Dia nyambut nyawa sendiri. Kasar-kasar ke lembut-lembut? Lembut lah. Selembut-lembut mungkin ya. Dia pun tarik semua. Ini aja yang boleh cabut nyawa sendiri ya. Manusia tak boleh. Jangan tak dapat kahwin Raja Lombong bingung ya. Tak boleh. Yang boleh bunuh diri hanya malaikat maut saja. Jadi semuanya punya sakit cakap cabut nyawa tu. Aduh agak cakap Melayu pula tu. Aduh malaikat pun cakap Melayu ya. Aduh sakitnya. Kalau aku tahu macam ni sakitnya tak aku siap buat kerja nyabut nyawa orang. No. Rupanya dia orang kamu gajah. Matilah malaikat maut ya. Mati habis semua mati ya. Lepas tu udah mati semua baru tenang dunia. Itu lepas mati semua ditanya pemimpin-pemimpin dunia. Siapa yang berkuasa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semua tak ada kuasa dah. Udah mati semua tenang semua baru bangkit balik. Itu cerita lain akan datang kita baca ya, yang bangkit balik ya. Okey, sekarang ini dulu. Udah bunyi dah. Saya tahu orang belakang tu dah nengok jam ni dia nak berhenti ustaz. Berhenti lah ya. Okey. Sebelum saya tutup, supaya jangan kempunan, ada siapa-siapa nak tanya? Mana ke dia? Tak dengar? Tak faham apa? Kita doa dapat apa? Makbul. Berapa hari doa boleh dikabulkan Allah Taala? Berapa lama? Itu terserah kepada Allah SWT. Dia ada 4 cara Allah mengabulkan doa kita. Dengar ada tu. Ada 4 cara Allah memperkenankan doa kita. Yang pertama boleh on the spot. Apa arti on the spot? Kejap-kejap itu. Boleh. Kalau Allah hendak. Kerana semua dari Allah kan. Ada. Kejap-kejap itu boleh. Contohnya orang sesat jalan umpamanya. Dia minta Allah, ya Allah tunjuk kalau aku jalan ni, aku dah tak boleh nak balik ni lah. Allah bagi dia jalan apa? Kelepasan kejap itu. Kejap-kejap itu dapat. Yang kedua, kejap-kejap itu tak dapat, lambat pun Allah bagi. Kadang-kadang sampai dekat nak mati pun Allah bagi. Contohnya apa? Kita minta semayang biar khusyuk. Ya ke tak? Tapi Allah tak bagi khusyuk. Tengah semayang nampak Lee Chong Wei, tengah semayang nampak apa? Lim Dan, tengah semayang nampak apa? Zizia apa nama? Zizia. Tengah semayang nampak Saloma, nampak Era Fazira. Okey apa? Tengah semayang nampak Neng Bazura. Orang Mumbai pula tengah semayang nampak Syahir Zawawi. Tak dapat. Kadang-kadang dekat nak mati pun Allah bagi Dia minta khusyuk semua. Tak bagi khusyuk. Itu cara kedua. Cara ketiga Allah bagi, dia tak bagi apa yang kita minta. Dia bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Apa yang kita minta tak bagi. Kita kalau boleh nak minta nak jadi kaya, ya ke dah? Nak banyak harta, ya ke dah? Nak mentakar besar, ya ke dah? Nak rumah besar, ya ke dah? Nak cakap besar, ya ke dah? Itu yang kita minta. Tapi Allah tak bagi kaya. Allah tak bagi harta. Allah tak bagi kebendaan. Allah bagi kesihatan. Mana nak? Nak harta ke nak kesihatan? Tuan-tuan, mana nak? Allah tak bagi kita harta. Allah bagi kita ketenangan jiwa. Mana nak? Nak ketenangan jiwa ke nak harta? Ya. Allah tak bagi kita kekayaan. Allah bagi kita ilmu yang memberi manfaat. Mana tak? Itu Allah bagi yang lain ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah tak bagi kita di dunia. Di dunia tak dapat. Tapi Allah simpan permintaan kita untuk akhirat itu. Sudah mati itu Allah bagi. Itu 4 cara Allah kabulkan doa kita. Jadi Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Kamu mintalah padaku, nescaya aku akan tunaikan permintaan kamu. Tapi cara itu berbeza-beza. Ada orang kejap-kejap itu dapat. Ada orang lambat dapatnya. Ada orang dia bagi yang lain, yang lebih baik lagi. Ada orang di dunia tak dapat, di akhirat dapat. Faham tak? Okey. Terjawab tak soalan tadi? Okey, lagi? Habis. Sekali. Habis. 2 kali. Habis.
3 kali habis. 4 kali habis. 5 kali habis. Sudah habis lah. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf, saya ni macam pandai benar lah, bukan pandai benar. Apa tak tahu. Action aja dia. Action. Jadi ada juga action. Kalau action pun tak ada, apa yang ada? Apa tak ada? Udahlah ilmu tak ada, action pun tak ada. Apa pun tak ada ya? Esok tanya orang, esok ustaz mana yang ngajar komen malam tadi kita? Apa ustaz action kita? Tak. Alright, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi